Okey, baik. Kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, untuk hari ini kita teruskan dengan bab yang ketiga. Okey, hari Ahad hari tu cikgu ada bagi video kan. Yang tu boleh tengok. Okey, 2.6. Cikgu tak nak ulang lagi. Okey, kita teruskan dengan bab yang ketiga untuk tajuk tingkatan 5, kelestarian alam sekitar. Okey, baik. Lupa. Okey, apa yang kita akan belajar dalam bab yang ketiga? Okey, kita tengok 3.1 dulu. Okey, kitaran hayat produk. Okey, tajuk 3.1 ni adalah kitaran hayat produk. Okey, yang pertama, standard pembelajaran yang pertama, kita boleh menjelaskan maksud jejak karbon. Okey, carbon footprint. Kalau anda masih ingat, masa tingkatan 4 dulu kita dah belajar dah jejak kaki karbon. Okey, jadi tahun ni untuk tajuk tingkatan 5 kita akan belajar dengan lebih detail. Okey, baik. Yang kedua, mencerakinkan produk yang digunakan dalam satu hari kehidupan seorang individu. Maksudnya kita nak tengok setiap hari seorang individu itu dia menggunakan beberapa produk. Jadi produk itu kita nak tengok, okey, apakah kesan, apakah hasil, apakah kesan yang yang kita boleh dapat apabila kita menggunakan sesuatu produk. Okey, yang ketiga, mewajarkan tindakan yang perlu diambil iaitu langkah tapak tangan karbon. Kalau sebelum ni awak belajar tapak kaki karbon je. Okey, tapi untuk tajuk tingkatan 5 kita ada satu lagi tapak tangan karbon. Itu carbon handprint. Yang mana tapak tangan karbon ini adalah langkah bagi mengurangkan pembebasan gas rumah hijau dalam satu hari kehidupan individu. Kita akan tengoklah. Okay, yang keempat, kita murid dapat berkomunikasi mengenai kitar hayat sesuatu produk. Dan yang terakhir, menjana idea bagaimana untuk menguruskan sisa plastik dengan cekap ke arah kelestarian alam sekitar. Okay, ni semua kita akan tengok hari ni. Dia pendek je sebenarnya, nampak je panjang. Okay, 3.1. Kalau boleh cikgu nak habiskanlah 3.1 hari ni. Okay, kitaran hayat produk. Ini adalah jejak karbon. Okay, carbon footprint, jejak kaki karbon. Kalau tahun lepas masa buku tingkatan 4 kita panggil jejak kaki karbon. Sama je. Okay, jejak karbon merujuk kepada, yang ni awak kena bezakan. Untuk jejak karbon dia merujuk kepada jumlah karbon dioksida yang dibebaskan ke atmosfera hasil daripada aktiviti individu, peristiwa, organisasi, komuniti atau produk yang digunakan dalam kehidupan seharian kita. Maksudnya dalam tapak kaki karbon ni awak boleh tengok semua hasil aktiviti yang membebaskan gas karbon dioksida. Sebagai contoh, bahan api. Bahan api bila kita bawa kereta, contoh kita naik kereta, kita hidupkan enjin kereta, kita menggunakan bahan api. Kita membakar bahan api tersebut. Jadi hasil daripada aktiviti itu karbon dioksida dibebaskan. Begitu juga dengan aktiviti-aktiviti lainlah, pengangkutan, tenaga elektrik, imbangan, offset. Yang ni hari ni kita belajar, ada hari ni. Kemudian sisa-sisa bahan buangan kita menghasilkan jumlah karbon dioksida yang tinggi ke atmosfera. Jadi ingat, jejak karbon adalah jumlah karbon dioksida yang terbebas ke atmosfera akibat daripada aktiviti individu ataupun aktiviti komuniti, tak kisah, semua sekali. Itu jejak karbon, carbon footprint. Baik.
jejak karbon, okey, masih lagi jejak karbon. Okay. Kajian jejak karbon bagi seseorang individu bermula dengan mencerakinkan produk yang digunakan dalam seharian. Okay, kita kena cerakin tu maksudnya asingkan. Kita kena asingkan, okey, hari ni kita ambil seorang individu, hari ni dia guna apa? Okay, dia guna peti sejuk. Contoh dia guna peti sejuk. Okay, dia guna aircon, dia guna dia tengok TV dan sebagainya. Dia makan itu, dia makan ini. Itu semua aktiviti yang dilakukan oleh seorang individu dalam sehari. Kita kena asingkan. Okay, kita senaraikan. Okay, sebagai contoh dekat sini, peti sejuk merupakan suatu produk yang digunakan sepanjang hari. Mana sekejap. Laser. Okey, sini saya sekarang dekat sini. Okey, peti sejuk merupakan produk yang digunakan sepanjang hari dalam kehidupan individu. Bermula dari bangun pagi hinggalah malam untuk tidur semula. Peti sejuk sentiasa on, tak pernah off kan? Sekejap-sekejap pergi dapur buka peti ais. Sekejap-sekejap pergi dapur buka peti ais. Okey, ini adalah satu produk yang kita guna sepanjang hari. Dan peti sejuk inilah yang kita panggil sebagai produk. Tadi ada cikgu sebut produk kan. Kita nak cerakinkan produk yang kita guna. So salah satunya peti sejuk. Memang semua orang guna. Memang setiap masa orang guna. Dan tak pernah off pun. Kalau TV tu pernah off juga kan. Peti sejuk kita tak off. Kalau off nanti rosaklah makanan kat dalam. Okey, kemudian kita ada imbangan karbon. Ni yang cikgu kata tadi ada dalam jejak karbon tadi kan. Okay, imbangan karbon. So ini adalah satu term yang baru pada anda. Jadi tolong alert, tolong peka, tahu apa maksud dia. Okay, imbangan karbon offset merujuk kepada proses. Okay, proses yang dapat mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. Okay, imbangan karbon adalah satu proses yang dapat mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. Kalau gas rumah hijau tadi kita karbon dioksida lah. Karbon dioksida adalah salah satu contoh gas rumah hijau yang dibebaskan secara meluas sekarang ni. Jadi caranya, satu cara untuk mengurangkan pembebasan gas rumah hijau, kita nak cover balik gas karbon dioksida yang sudah terbebas banyak ni, kita boleh guna penanaman tumbuhan hijau. Penanaman tumbuhan hijau. Sebab apa? Tumbuhan hijau dia akan gunakan karbon dioksida yang banyak ni untuk dia melakukan proses fotosintesis untuk dia buat makanan. Jadi dengan cara tu bila kita tanam banyak pokok hijau, maka kandungan gas karbon dioksida yang banyak di atmosfera kita ini akan dapat dikurangkan. Sebab pokok tadi dia akan serap gas karbon dioksida untuk dia lakukan fotosintesis. Jadi kita punya kandungan gas karbon dioksida akan berkurang lah. Jadi kesan rumah hijau dapat dikurangkan. Ini jejak karbon. Ini maksud dia dengan lebih jelas lah. Jejak karbon bagi suatu produk merujuk kepada impak negatif. Impak ni maksudnya kesan. Kesan negatif terhadap kelestarian alam sekitar yang disebabkan oleh produk tersebut sepanjang kitar hayatnya. Maksudnya satu produk itu jika dia memberikan kesan negatif sepanjang penggunaan dia, sepanjang kitar hayat dia, bermaksud dia adalah jejak karbon lah. Dia memberikan kesan negatif kepada alam sekitar kita. Betul lah, kalau contoh tadi kita ada peti sejuk. Peti sejuk ni dia akan bebaskan gas karbon dioksida. Satu lagi dia akan bebaskan karbon monoksida. Banyak yang dia akan bebaskan. Jadi impak negatifnya banyak. Jadi itu jejak karbon. Kemudian kita ada tapak tangan. Tapak tangan karbon. Tapak tangan karbon, ingat kita ada dua, tapak kaki maksudnya impak negatif, kesan negatif produk itu kepada keseimbangan ataupun kelestarian alam sekitar. Tapak tangan karbon
bagi sesuatu produk merujuk kepada impak positif terhadap kelestarian alam. Okey. Jadi lawanlah. Okey, tapak kaki, tapak karbon, jejak karbon tadi, carbon footprint, dia memberi kesan negatif kepada kelestarian alam. Tapi kita nak cover balik, kita gunakan tapak tangan karbon. Okey, yang mana tapak tangan karbon ni adalah langkah untuk kita kurangkan pembebasan gas rumah hijau. Okey. Ini tapak tangan. Ingat, tapak tangan ni maksudnya cara kita nak atasi. Tapak kaki maksudnya kesan yang kita dah buat. Okay, kita pijak sesuatu, kita meninggalkan kesan. Kita pijak guna kaki. Jadi meninggalkan tapak kaki. Okay, meninggalkan kesan yang buruk. Okay, kita ambil tangan kita gunakan tangan kita untuk atasi balik. Kita betulkan semula apa yang kita sudah buat. Apa kesan negatif yang sudah berlaku, kita gunakan tangan. So itu tapak tangan karbon. Okay. Penggunaan bahan dengan jejak karbon yang rendah dalam pembuatan produk. Maksudnya langkah yang pertama kita boleh buat menggunakan bahan yang jejak karbonnya rendah dalam pembuatan setiap produk. Itu yang pertama. Kita akan tengok dengan lebih detail. Okay, ini poin-poin dia dulu. Yang kedua, pemanjangan kitar hayat dan peningkatan kecekapan produk. Okay, pemanjangan kitar hayat maksudnya kitar hayat sesuatu produk itu kita panjangkan dan kecekapan sesuatu produk juga kita tingkatkan. Yang ketiga, penggunaan tenaga yang kurang membebaskan gas rumah hijau dan pengubah tenaga yang mempunyai kecekapan tenaga yang tinggi. Okey, boleh Cian Yi? Saya nampak awak ni. Okey, penggunaan tenaga yang kurang membebaskan gas rumah hijau. Kita nak gunakan produk ataupun alat yang kurang membebaskan gas karbon dioksida tadi. Yang keempat, pengurusan sisa yang cekap ke arah kelestarian alam. Okay, bagaimana kita nak uruskan sisa yang kita dah banyak-banyak tadi. Dalam jejak kaki karbon ada sisa kan. Okay, sisa tu maksudnya bahan buangan. Okay, macam mana kita nak uruskan sisa-sisa tersebut. Okay. Dan yang kelima, penyingkiran gas rumah hijau. Kita singkirkan gas rumah hijau tadi dan penyimpanan karbon dioksida dalam sinki karbon. Lepas ni kita akan jumpa sinki karbon. Okay, apakah itu? Kita tengok satu persatu. Okay, penggunaan bahan dengan jejak karbon yang rendah dalam pembuatan produk-produk baru. Okay, bahan binaan yang tak boleh baharu dan membebaskan gas rumah hijau banyak digantikan dengan bahan binaan yang boleh baharu dan kurang membebaskan gas rumah hijau. Kalau sebelum ni binaan-binaan kita guna tumbuhan, batang-batang pokok ni kan. Jadi batang-batang pokok ni apabila sampai hayat dia, dia akan mereput. Bila dia mereput, dia akan membebaskan gas rumah hijau. Jadi kita nak kurangkan penggunaan kayu ini. Kita nak kurangkan penggunaan tumbuhan ini. Jadi kita gantikan dengan simen. Sebab tu kebanyakan rumah zaman sekarang kita gunakan simen. Dah jarang dah yang guna kayu balak. Okay? Ada, tapi kayu balak pun kita susah nak dapat sekarang kan. Jadi simen adalah alternatif yang boleh kita guna. Okey, yang kedua, ini tapak tangan lah ni. Okey, tapak tangan tadi, langkah. Ingat, tapak tangan tu langkah. Apa yang kita boleh buat. Okay, pemanjangan kitar hayat dan peningkatan kecekapan produk. Okay, sebagai contoh, bateri yang boleh dicas semula. Okay, kita gunakan bateri yang boleh dicas semula. Dan panel suria. Okay, ni gambar panel suria. Okay, merupakan produk dengan kitar hayat yang panjang. Kita boleh guna dia dalam tempoh masa yang panjang. Okay, kita boleh guna tempoh masa yang panjang. Kalau kata ni, ni bateri ni tak boleh dicas semula. Ni, bateri ni tak boleh dicas semula. Jadi bila dia dah habis tenaga dia, kita buang je. Bila kita buang ni, kita menyebabkan jejak kaki karbon. Kita meningkatkan gas rumah hijau. Jadi kita gunakan bateri yang boleh dicas semula. Dan juga kita boleh guna tenaga solar. Panel solar ni, panel suria ni kita guna untuk kita serap ataupun kita kumpulkan cahaya matahari.
dan kemudian cahaya matahari itu kita tukarkan kepada tenaga elektrik. Itu langkah yang kedua. Langkah ketiga, penggunaan tenaga yang kurang membebaskan gas rumah hijau. Kita cari satu tenaga yang boleh yang mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. Okay, sebagai contoh kita boleh guna empangan. Okay. Penjanaan tenaga elektrik daripada stesen jana kuasa hidroelektrik yang menggunakan sumber tenaga boleh baharu. Sumber tenaga air adalah sumber tenaga boleh baharu. Air dia tak akan habis, betul tak? Okay, 2/3 daripada bumi ni adalah air. Jadi air tak akan habis. So dia adalah sumber tenaga boleh baharu dan tidak membebaskan gas rumah hijau ke atmosfera. Penggunaan empangan ni tak akan membebaskan gas rumah hijau. Dia tak membebaskan gas karbon dioksida. So dia selamat. Itu langkah yang ketiga yang kita boleh ambil. Langkah yang keempat, pengurusan sisa yang cekap. Sisa-sisa tadi macam yang saya cakap tadi, sisa buangan. Dekat rumah awak ada banyak waste kan, ada banyak sisa buangan. Kita uruskan dia dengan cekap. Kita tak bolehlah buang dia, buang je, buang. Okey, buang kat sini, buang semua dah penuh sampah. Tak boleh. Kita kena uruskan sisa sampah itu. Kita bukan sekadar buang sahaja, tapi sampah-sampah itu, sisa lah kita panggil sisa-sisa itu kita kena uruskan, kita kena settle. Macam semalam ada dalam majalah 3 semalam dia ada tunjukkan bagaimana untuk uruskan sisa klinikal. Sisa-sisa klinikal tu maksudnya sisa daripada sampah-sampah daripada hospital, daripada klinik. Dia tunjukkan semalam macam mana. Kalau awak nak tengok boleh tengok semula majalah 3 semalam. Jadi tunjukkan bagaimana nak uruskan sisa klinikal. Itu satu. Kita ni ada banyak sisa daripada rumah pun banyak. Ya, adakah terputus? Oh, ada lagi Oh, ada lagi. Okey. Kita putus je. Sebab kat sini putus. Mana tadi sekarang? Sekejap Cik Ying. Okey lagi tak? Kalau ada soalan awak tanya je dekat ni. Awak tanya nak on mic pun boleh, nak chat pun boleh. Okey sekejap. Apa tu? Okey dah join. Okay, baik kita sambung semula. Ada gangguan tadi, sorry. Besarkan. Okey, pengurusan sisa yang cekap. Pengurusan sisa yang berkonsepkan 5R. Awak dah pernah jumpa dah 5R ni masa tingkatan 4 dulu. Refuse, reduce, recycle, reuse dan route. Dapat mengurangkan sisa dengan bila kita amalkan 5R ini, kita boleh mengurangkan sisa dengan cara yang pertama, tidak menerima produk yang tak diperlukan. Maksudnya itu refuse. Kita tolak. Maksudnya kalau ada mana-mana pihak yang menawarkan, okey nak pakai tak produk ni, kalau kita tengok, kita kaji, produk ni tak perlu, kita dah ada alternatif lain. So kita tolak, kita tak payah ambil. Kita jangan ambil, jangan masukkan dalam pasaran lah maksudnya. R yang kedua, mengurangkan, reduce. Mengurangkan kuantiti produk yang digunakan. Kurangkan kuantiti. Kalau sebelum ni kita guna 5 produk untuk satu tujuan, kurangkan, guna satu produk untuk satu tujuan. Contoh paling mudah lah, kita ada kipas, kita ada aircon, ada 2 tu. Kita ada pula yang letak yang stand tu, yang macam aircon yang stand tu, ada 3. Bendanya sama, tujuan sama kan. So gunakan satu saja. Pilih satu saja, kurangkan kuantiti produk. Yang ketiga, recycle. Recycle ni kita semula lah. Yang keempat, reuse, guna semula. Dan yang kelima, route, memudahkan perebutan sisa melalui pembuatan kompos. Kita jadikan sisa-sisa tadi jadi baja, jadi kompos. 5R, 5R. Yang ni kita boleh gunakan. Dan yang terakhir dalam tapak tangan karbon adalah penyingkiran gas rumah hijau dan penyimpanan gas
karbon dioksida dalam sinki karbon. Okey, ni ada satu lagi term yang baru iaitu sinki karbon. Merupakan tempat semula jadi seperti hutan dan yang mana fungsinya menyingkirkan karbon dioksida daripada udara. Okay, bagaimana dia berlaku? Okay, ni ada gambar rajahnya, boleh tengok lepas ni. Okay, pengurangan karbon dioksida dalam udara berlaku apabila gas karbon dioksida larut dalam air laut. Okay, yang pertama, gas yang ada dekat atmosfera ni, gas karbon dioksida dia masuk, dia melarut dalam air laut. Okay, dia masuk melarut. So, kandungan karbon dioksida dekat sini di atmosfera sudah berkurangan lah. Dan juga apabila diserap oleh tumbuhan hijau di hutan. Okey, macam kita cakap tadi lah, pokok-pokok hijau dia akan perlukan gas karbon dioksida untuk fotosintesis. So, karbon dioksida yang ada ni akan diserap oleh tumbuhan hijau di hutan. Okey, yang dekat laut, bisa melarut dalam air laut. Okey, yang di hutan dia akan diserap oleh tumbuhan hijau. Jadi, kandungan karbon dioksida di atmosfera ini akan berkurang lah. Okay. Bila dia berkurang maka kesan rumah hijau akan kurang lah. Kesan rumah hijau ni salah satu contohnya adalah menyebabkan bumi menjadi panas. Jadi bila karbon dioksida berkurang, bumi tu pemanasan global akan berkurang lah. Okay. Tak adalah panas sangat. Okay. Karbon yang terkumpul dalam biogeosim juga membantu mengurangkan karbon dioksida dalam udara. Okey, ni gambar yang kedua ni boleh tengok. Okey, karbon dioksida ada diserap oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Okey, tumbuhan tadi kita akan proses dia untuk jadi satu produk. Okey, produk ni contohnya apa ni? Kerusi, apa tu? Kotak. Okay. Dan kerusi dan kotak ini bila sampai jangka hayat dia, dia akan mereput. Dia akan mereput, maka dia akan bertukar jadi biogeosim. Di sinilah yang kita panggil biogeosim. Biogeosim ni adalah pereputan bahan-bahan semula jadi. Okay, sama ada daripada tumbuhan ataupun daripada haiwan. Okay, biogeosim tadi kita akan kumpulkan dan kita bawa ke stesen jana kuasa biogeosim. Jadi kita akan proses dia. Okay, dia akan proses. Okay, maka karbon dioksida dalam udara berkurangan lah. Berapa dah kita? Okey, itu ada 5 langkah untuk tapak tangan karbon. Carbon handprint. Ini ada 5 langkah. Macam mana kita nak atasi kesan rumah hijau. Baik, yang seterusnya, tajuk seterusnya masih lagi tajuk yang sama, subtopik je. Okay, kitaran hayat sesuatu produk. Tadi kita asyik sebut-sebut je kitaran hayat. Apa benda kitaran hayat tu? Okay, kitaran hayat umum bagi produk bermula daripada sumber, okay, daripada mana produk itu diperoleh sehingga peringkat pelupusan. Okay, kalau contoh kita ada kerusi tadi, kerusi kayu, sumbernya daripada tumbuh-tumbuhan. Sehingga pada peringkat pelupusan di mana dia bertukar, dia akan berada dalam bentuk biogeosim. Dia melupus, dia berada dalam bentuk biogeosim. Okay, kitar hayat ini ada 2 jenis. Sama ada di kitar semula. Okay, di kitar semula nak highlight. Okay, tak apalah saya tunjuk je. Di kitar semula kita panggil cradle to cradle life cycle. Okay, ataupun dibiarkan mereput. Okay, cradle to grave life cycle. Okay, sama ada kita akan kitar semula ataupun kita akan biarkan dia mereput sahaja. Okay, yang ni gambar ni dalam buku teks awak ada. Mana? Ni gambar ni. Kitaran hayat suatu produk. Ada dua apa kita panggil? Dua penamat. Dua penamat lah, sama ada. Okay, kita mulakan daripada mana sumber kita. Okay, tengok sumber. Belah kiri dulu. Okay, sumber kita daripada tumbuh-tumbuhan hijau. Okay, kita ambil, kita buat dia jadi kertas. Okay, kita buat dia jadi kertas, kemudian kita angkut dia keluar ke pengguna. Okey, ni anda pun guna kertas tu, guna buku lah. Okay, buku ataupun nak menulis ke apa. Bila dah sampai masa kertas yang kita tak nak tadi ataupun buku yang kita tak nak tadi, kita akan
buang dia ke tapak pelupusan. Okey, di tapak pelupusan inilah yang akan menentukan sama ada bahan tersebut, produk tersebut akan dikitar semula. Okey, dikitar semula dia jadi kertas balik, kertas recycle kita panggil, ataupun kertas yang dah tak boleh nak recycle kita akan biarkan mereput. Biar je dia mereput. Jadi kertas kita tak risau bila dia mereput dia memang boleh biodegradasi, dia memang boleh mereput, tak ada masalah. Cuma proses pereputan itu akan meningkatkan kandungan gas karbon dioksida dalam atmosfera kita. So, yang mana boleh kitar semula, kita kitar semula. Yang mana yang tak boleh nak buat apa tu, terpaksalah kita biarkan dia mereput. Okey, itu adalah kitaran hayat sesuatu produk. Okey, pengurusan cekap bagi sisa plastik ke arah kelestarian alam. Okey, yang ni pun ada satu term baru yang awak kena tahu. Okay, kita sebagai masyarakat kita kena uruskan sisa plastik. Kalau sisa-sisa daripada tumbuhan tadi macam kertas tak ada masalah sebab dia boleh mereput, dia boleh terurai. Tapi kalau plastik, plastik dia tak boleh terurai. Dia bukan bahan yang boleh biodegradasi. Contohnya proses kita semula upcycle. Nampak kalau biasa kita guna recycle, yang ni upcycle. Upcycle ni merupakan satu idea yang kita gunakan untuk hasilkan produk plastik yang baharu yang mana nilainya lebih tinggi daripada produk asal. Ada gambar dalam buku awak tu, dia tunjukkan botol-botol plastik. Awak boleh tengok muka surat 97. Botol-botol plastik yang terbuang, kita upcyclekan dia, kita ubah dia jadi satu penyapu plastik yang mana bila kita jual nilainya lebih mahal, lebih tinggi daripada bila kita jual produk asal dia. Tu ada muka surat 97, nanti awak boleh tengoklah. Okey. Bila kita bercakap pasal plastik akan ada isu-isu yang akan isu ataupun kesan lah. Kesan plastik itu dalam ataupun kesan plastik itu kepada manusia. Mikroplastik dalam rantaian makanan. Mikro tu maksudnya kecil. Plastik yang kecil-kecil dalam rantai makanan. Takut dengar menurut US National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA, yang ni tolong kena alert lah nama dia ni, NOAA ni. Dia pernah keluar dalam kertas satu. Dia tanya kertas satu. Mikroplastik ialah kepingan plastik yang panjangnya kurang daripada 5 mm. Ni pun ada dalam soalan objektif. Mikroplastik panjangnya kurang daripada 5 mm. Dan dia akan berbahaya jika berada dalam badan organisma akuatik. Dalam ikan, dalam sotong, dalam udang, semua-semua organisma akuatik. Sebab makanan, organisma akuatik tadi kita makan. Kalau dia berada dalam badan organisma akuatik tadi, dia boleh dibawa kepada kita juga. Akhirnya kita makan ikan, kita makan sekali dengan mikroplastik itu. Sumber utama mikroplastik ialah sisa plastik yang berasal daripada pelbagai jenis produk plastik. Contoh dia botol, tekstil tu kain, cat dan peralatan elektronik yang dibuang. Kalau dia ada, dia masuk dalam badan ikan semua tu, kebarangkalian yang tinggi kita pun akan dapat bila kita makan ikan tu. So mikroplastik itu akan rolling dalam rantaian makanan sampai akhir sekali sampai pada kita juga. Ni tengok. Ni pun gambar daripada buku teks awak. Mikroplastik dalam siratan makanan. Tadi kalau rantai makanan, satu rantai makanan. Siratan maksudnya lebih daripada satu rantai makanan. Mikroplastik, plankton, organisma duicekung. Ini kalau nak baca, cara nak baca siratan makanan. Mikroplastik dimakan oleh plankton. Plankton dimakan oleh organisma duicengkerang. Organisma duicengkerang dimakan oleh manusia.
Sampai dekat sini. Itu rantai yang pertama. Rantai yang kedua, mikroplastik dimakan oleh plankton. Plankton dimakan oleh lava. Lava dimakan oleh ikan. Ikan dimakan oleh manusia. 2. Okay. Rantaian yang ketiga, mikroplastik dimakan oleh ikan terus. Okay. Ikan dimakan oleh manusia. 3. Okay. Yang keempat, mikroplastik dimakan oleh ikan. Ikan dimakan oleh mamalia marine. Okay. Ikan paus. Okay. 4. Dan yang kelima, mikroplastik dimakan oleh penyu. Penyu dimakan oleh mamalia marine. 5. Dalam siratan ini ada 5 rantai makanan. Okay. Yang mana mikroplastik ini disebarkan kepada semua organisma yang ada dalam siratan makanan ini akhirnya. Okay. Jadi itu adalah apa yang berlaku jika kita tak uruskan sisa plastik dengan baik. Okey, itu sahaja yang kita nak bincang hari ini. Okey, Cian Yi, nanti waktu tutorial, hari ni kita ada waktu tutorial kan? Waktu tutorial ataupun sekejap lagi pun awak boleh terus sambung. Slide ni nanti cikgu bagi dalam grup, awak boleh buat nota ringkas. Kemudian soalan apa tadi? Muka surat berapa lah cikgu cakap? Ni muka surat 99 ada praktis formatif 3.1. Bila awak dah siap nota nanti, awak jawab soalan praktis formatif. Okay. Jawapan nanti kita bincang kemudian. Sama ada cikgu bagi je jawapan dalam grup ataupun kita bincang next class. Lagi senang cikgu bagi terus dalam grup. Petang nanti ke cikgu bagi, awak boleh semak. Okay, ada soalan apa-apa? Kalau ada apa-apa boleh tanya. Cian Ying? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, lepas ni awak boleh buat nota untuk 3.1 dan jawab soalan praktis formatif 3.1. Okey, itu sahaja. Okey, thank you. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.